Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak murid semua. Hari ini Cikgu Adisa akan ajar bab 1.2 sistem nombor per-16 bersama kelas Cikgu Adisa. Okey, Cikgu nak ucapkan selamat datang ke kelas asas sains komputer tingkatan 2. Baiklah, Cikgu nak share Cikgu nak kongsi apa matlamat topik kita untuk sistem nombor per-16 ni. Okey, yang pertama kita akan belajar perbezaan antara nombor per-16 dan nombor perpuluhan. Kedua, kita akan belajar penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16. Ketiga, kita akan belajar penukaran nombor per-16 kepada nombor perpuluhan. Yang keempat, kita akan belajar penukaran nombor per-16 kepada nombor perduaan. Kelima, kita akan belajar macam mana kita nak buat penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16. Yang keenam, kita akan belajar penukaran pengukuran ASCII kepada nombor per-16 berdasarkan aksara yang diberi. Yang terakhir, nombor 7, kita akan buat hubung kait antara nombor per-16 dengan kod ASCII dalam bahasa mesin. Baiklah, pertama sekali cikgu nak perkenalkan pengenalan sistem nombor per-16 atau kita boleh kenali juga sistem nombor per-16 ni dengan sistem nombor heksadesimal menggunakan digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf besar A, B, C, D, E, F. Okey, nombor per-16 juga dikenali sebagai sistem asas 16. So kita kena tahu juga sistem nombor per-16 tu kita kenali juga sebagai sistem asas 16. Baiklah, sistem nombor per-16 ni mempunyai 16 pilihan digit bermula daripada digit 0 sehingga 9 dan huruf besar A sehingga huruf besar F. Okey, ini adalah nota penting iaitu digit huruf besar A sehingga F mewakili perwakilan digit semasa melakukan pengiraan. Baiklah, untuk digit A mewakili 10, digit huruf besar B mewakili 11, digit huruf besar C mewakili 12, digit huruf besar D mewakili 13, digit huruf besar E mewakili 14 dan digit huruf besar F mewakili 15. Okey, ini adalah perwakilan digit huruf besar A, B, C, D, E, F dalam pengiraan untuk sistem nombor per-16. Ini adalah penting, so kamu kena ingat apakah huruf A, B, C, D, E, F mewakili digit berapa. Seterusnya, cikgu akan ceritakan apa perbezaan antara nombor per-16 dan nombor perpuluhan. Nombor dalam sistem nombor per-16 ditanda dengan subskrip 16 pada hujung nombor tersebut. Okey, contoh nombor per-16 401 akan ditulis sebagai 401 subskrip 16. Okey, 401 tu adalah nilai digit. Kita kena faham, dan 16 yang di bawah kanan bawah berhampiran nilai digit tersebut adalah dipanggil subskrip 16. So nanti kalau awak nak tulis jawapan untuk nombor per-16, awak kena tulis macam contoh yang dipaparkan ni, 401 subskrip 16. Yang ni pun penting untuk awak faham dan ingat. Baiklah, seterusnya, tiap-tiap digit dalam sistem nombor per-16 mempunyai nilai tempatnya tertentu. Setiap digit mempunyai nilai tempat tertentu. Nilai tempat
sistem nombor penamblasan adalah SA, 16, 256 dan seterusnya. Kita boleh tengok contoh di bawah tu ada jadual. Kita boleh tengok 16 kuasa kosong sama dengan nilai tempat sistem nombor penamblasan 1. Kemudian 16 kuasa 1 kita akan dapat 16. 16 kuasa 2 kita akan dapat 256. Baiklah, nilai sesuatu digit dikira dengan mendarabkannya dengan nilai tempatnya. Ini adalah penting, so kita kena ingat apakah nilai tempat sistem nombor penamblasan supaya mudah untuk kita lakukan penukaran nanti. Baiklah, cikgu nak tunjuk cara untuk memperoleh nilai digit bagi nombor penamblasan 401. Kita tengok semula 401 tu adalah nilai digit dan di sebelah dia kita boleh tengok ada subskrip 16. Maksudnya ni adalah nombor penamblasan. Baiklah, kita akan tengok cara-cara macam mana kita nak memperoleh digit-digit bagi nombor per-16 401. Kita boleh buat satu kotak. Kita akan tulis kepada kanan 16 kuasa kosong, 16 kuasa 1 dan 16 kuasa 2. Kita boleh tulis di bawah kotak baris seterusnya nilai tempat sistem nombor per-16an tadi. So kita letaklah 16 kuasa kosong sama dengan 1. Seterusnya 16 kuasa 1 sama dengan 16. 16 kuasa 2 sama dengan 256. Baiklah, seterusnya untuk baris kotak ketiga kita akan letak nilai-nilai digit iaitu 401. So kita letak 4 daripada kiri 401. Seterusnya kita akan darabkannya dengan nilai tempat di atas tadi. 4 kita akan darab dengan 256. Kosong kita akan darab dengan 16. 1 kita akan darab dengan 1. Kemudian untuk mendapatkan nombor perpuluhan, kita kena tambahkan semua nilai digit yang kita dah darab tadi. So nilai digit 4 sama dengan 4 darab 256, kita akan dapat 1024. Seterusnya kita tambahkan dengan nilai digit kosong darabkan dengan 16, kita akan dapat kosong. Akhir sekali nilai digit 1 kita akan darabkan dengan 1, kita akan dapat 1. So kita tambahkan ke semua nilai darab tadi, kita akan dapat 1025. So penambahan nilai-nilai digit untuk memperoleh nombor perpuluhan, nombor per-16an 401 subskrip 16 bersamaan nombor perpuluhan 1025 subskrip 10. Okey, ini adalah cara-cara untuk kita tukar penukaran nilai digit kepada nombor perpuluhan. Seterusnya, baiklah, cikgu ingin berkongsi dengan anda semua perbezaan antara nombor perpuluhan dan nombor per-16an. Yang pertama, kita boleh tengok dari segi sistem nombor perpuluhan dikenali juga sebagai sistem asas 10. Untuk nombor per-16an dikenali sebagai sistem asas 16. Sistem nombor perpuluhan dia juga dikenali sebagai sistem nombor desimal. Untuk sistem nombor per-16an kita boleh juga kenalinya sebagai sistem nombor heksadesimal. Yang ketiga, nombor perpuluhan akan ditanda dengan subskrip 10, iaitu contoh 74 subskrip 10. Perbezaan untuk seterusnya, nombor ditandakan dengan subskrip 16, contoh 4A16. Macam kita dah belajar tadi, digit A mewakili huruf 10. Oleh itu kita tulis dalam nombor per-16an adalah 4A subskrip 16. Perbezaan seterusnya adalah nombor perpuluhan mempunyai 10 digit
bermula daripada nombor 0 sehingga nombor 9. Bagi nombor per-16an pula mempunyai 16 pilihan digit bermula daripada 0 sehingga 9 dan huruf besar A sehingga huruf besar F. Akhir sekali nilai tempat untuk perpuluhan adalah 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Akhir sekali bagi nombor per-16an mempunyai nilai tempat 1, 16, 256, 4096 dan seterusnya. Okey, yang ini pun penting, awak kena tahu perbezaan nombor perpuluhan dan nombor per-16an. Kalau ada keluar soalan nanti, awak boleh terus jawab jawapan yang ada dalam jadual ni. Ini penting ya. Baiklah, seterusnya cikgu nak kongsikan penukaran macam mana awak lakukan. Penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Baiklah, kaedah nombor perpuluhan kepada nombor per-16an ini serupa dengan kaedah yang digunakan semasa penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-8an. Baiklah, penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-8an ni awak dah belajar dengan Cikgu Yana untuk bab 1.1. So awak boleh cuba ingat semula macam mana awak lakukan penukaran tersebut untuk awak aplikasikan di dalam topik penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Baiklah, kaedah disebut sebagai kaedah bagi 16 dan guna bakinya. Seterusnya, cikgu akan tunjuk kaedah bagi 16 dan guna bakinya dan langkah-langkah yang awak boleh gunakan untuk melakukan kaedah tersebut. Baiklah, ini adalah nota penting awak kena ingat kaedah bahagi 16 dan gunakan bakinya. Okey, langkah pertama, nombor perpuluhan akan dibahagikan dengan 16. Langkah kedua, hasil bahagi yang tadi dan bakinya awak akan catat. Langkah ketiga, hasil bahagi pertama dibahagikan dengan 16 sekali lagi. Catat hasil bahagi dan bakinya. Ulang semula langkah keempat, awak boleh tengok ulang semula langkah ketiga sehingga hasil bahaginya tidak boleh dibahagikan lagi. Langkah terakhir atau langkah 5, nilai nombor per-16an akan diambil daripada baki yang anda dah catat tadi secara menyosang, atau maksud menyosang adalah dibaca daripada bawah ke atas. Baiklah, selepas ini cikgu akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak aplikasikan kaedah bagi 16 ni untuk melakukan penukaran. Baiklah, ini adalah contoh nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Baiklah, nombor perpuluhan yang kita ambil adalah 423 subskrip 10. Kita boleh tengok ada 3 nilai digit iaitu 423. Seterusnya kita buat satu kotak. Kotak pertama kita boleh tengok daripada kiri. 423 tadi kita bahagikan dengan kaedah yang kita nak guna bahagi 16. Kita bahagi dengan 16. Kemudian kita dapat jawapan 26 berbaki 7. Lepas kita dah bahagikan 423 bahagi 16, kita dapat jawapan 26. Kita akan tulis di kanan ni baki berapa yang kita dapat. Baki kita dapat selepas dah bahagi adalah 7. Seterusnya kita ambil balik hasil bahagi yang pertama tadi tu, kita bawa ke bawah baris kotak ke bawah. Kita akan bahagi sekali lagi dengan 16 sama dengan 1. Lepas kita dah bagi, kita dapat hasil 1. Baki adalah 10. Kita tulis di belah kanan kotak ni 10. Seterusnya kita ambil lagi sekali 1 tadi, hasil bagi 1. Kita bagi semula dengan 16. Kita akan dapat 0. Kalau kita dapat 0, kita tengok apa langkah tadi. Kita bahagi sehingga 16 sampai kita dah tak boleh bahagi lagi. So itu adalah jawapannya. So
kita dah bagi dekat 16, kita dah tak dapat hasil bahagi, kita dapat bagi 1. Kita letak dekat belah kanan ni kotak 1. Maka akhir sekali kita akan baca secara menyongsang ataupun daripada bawah naik ke atas. Kita akan baca, kita tengok kotak paling hujung sekali ni 1, 10. Yang belah kanan kita tengok kotak 1, 10, 7. Okey, kita tak boleh tulis 10. Kita kena tengok balik semula. 10 ni adalah digit huruf apa? 10 mewakili digit huruf A. Kemudian kita cara nak menulis sistem nombor penamblasan adalah penting macam cikgu cakap tadi. Kita akan tulis baki yang dibaca daripada bawah ke atas akan menghasilkan nombor penamblasan 1A7 subskrip 16. Yang kita dah tukar tadi 10 mewakili A. So kita akan tulis 1A7 subskrip 16. Itu adalah jawapannya. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan cara semakan untuk kita pastikan bahawa 1A7 subskrip 16 adalah nombor perpuluhan 423 subskrip 10. Baiklah, ini adalah contoh penukaran nombor perpuluhan 423 kepada nombor penamblasan semakan. Kita akan lakukan semakan. Pertama, kita akan buat 3 baris dan kita akan buat 3 lagi kolom kerana 423 adalah nilai 3 nilai digit macam cikgu cakap tadi. Kalau kita nampak 423, 3 nilai digit. Kalau 4, contoh ada 4 nombor, macam contoh 1024, kita kena buat 4 kotak sebab ada 4 nilai digit. Okey, baiklah, sambung lagi sekali. Kita dah buat kotak. Kita buat 3 baris. Baris pertama, baris kedua dan baris ketiga. Baiklah, kita kena tulis nilai tempat nombor penamblasan iaitu 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2. Baris pertama. Baris kedua, kita masukkan 16 kuasa 0 sama dengan berapa? 1. 16 kuasa 1 sama dengan berapa? 16. Kalau 16 kuasa 2 sama dengan 256. Akhir sekali kita masukkan kat baris ketiga jawapan nombor penamblasan yang kita dapatkan tadi. Kita masukkan 1, 10 yang mewakili huruf A tadi, digit A sama dengan 10. Kita masukkan 10. Kemudian kita masukkan nombor 7. Untuk dapatkan jawapan nombor perpuluhan tadi, kita akan darabkan baris kedua dan baris ketiga. Lepas kita dah darabkan, kita tambah hasil darab tersebut, kita akan dapat 423 subskrip 10. Maka nombor penamblasan bagi nombor perpuluhan 423 subskrip 10 adalah betul, iaitu 1A7 subskrip 16. Baiklah, seterusnya cikgu akan ajar penukaran nombor penamblasan kepada nombor perpuluhan. Nombor penamblasan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan dengan mendarabkan digit dan abjad dalam nombor penamblasan. Maksudnya digit darab dengan nilai tempat nombor penamblasan macam kita buat penukaran tadi. Nilai digit adalah nilai digit yang diberi oleh soalan. Contoh macam 423 subskrip 10. Kemudian abjad nombor penamblasan darab dengan nilai tempat nombor penamblasan. Abjad nombor penamblasan tu adalah huruf A, B, C, D, E, F yang mewakili 10, 11, 12, 13, 14, 15. Macam yang kita dah tahu tadi. Kalau nilai tempat nombor penamblasan seperti contoh di bawah, iaitu 1 SAR 16 256 dengan 4096. Yang ini merupakan nilai nombor
nilai tempat nombor per-16an. Ini pun adalah penting untuk kita melakukan penukaran nanti. Slide seterusnya, cikgu nak tunjukkan penukaran nombor per-16an 4F3 subskrip 16 kepada nombor perpuluhan. Baiklah, 4F3 adalah nilai digit. So, kita tengok ada 3 nilai digit. F kita boleh ingat semula, digit F mewakili huruf 15. Huruf 15. Wakil F, nilai F mewakili nombor 15 di dalam jadual yang kita ingat semula tadi. Kemudian ada 3 nilai digit. Nilai digit ada 3, so kita buat 3 kolom untuk masukkan nilai tempat sistem nombor per-16an. Kita masukkan 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2. 16 kuasa 0, 1, 16 kuasa 1, 16, 16 kuasa 2, 256. So ini 1, 16 dan 256 merupakan nilai tempat sistem nombor per-16an. Kotak baris ketiga seterusnya, kita akan letakkan nilai digit dan akan darabkan dengan nilai tempat di atas tadi. So 4 nilai digit 4 kita darabkan dengan nilai tempat 256, kita akan dapat 1024. Seterusnya kita akan darabkan nilai digit 15 bersama dengan nilai tempat 16, maka kita akan dapat 240. Akhir sekali, kotak paling terakhir di kanan sekali bawah, kita boleh tengok nilai digit adalah 3. Maka kita darabkan dengan nilai tempat 1, kita akan dapat jawapan 3. Untuk dapatkan nombor perpuluhan, kita hendaklah menambahkan semua darab nilai digit yang didarabkan dengan nilai tempat tadi. Maka kita tambahkan 1024, kita tambahkan 240, kita tambahkan dengan 3. Maka kita akan dapat jawapan 1267 subskrip 10. Seterusnya, kita nak lakukan semakan. Adakah betul jawapan tadi sistem nombor perpuluhan 1267 tu adalah sistem nombor per-16an 4F3 subskrip 16. Maka kita gunakan kaedah bahagi 16 seperti tadi. Kita buatkan kotak yang pertama iaitu 1267 tadi sistem nombor perpuluhan. Kita bahagi dengan kaedah bahagi 16. Kita akan dapat hasil bagi 79 dan bahaginya adalah 3. Kita tulis baris pertama. Baris kedua, kita ambil semula jawapan 79 tadi, kita bahagikan lagi sekali dengan 16, maka kita akan dapat jawapan 4. Tetapi ada lagi baki. Baki adalah 15. So kita tulis 15. Seterusnya, 4 kita boleh bahagi dengan 16 lagi tak? Boleh. Maka kita bahagi 4 lagi sekali dengan 16, maka kita dapat hasil bagi kosong. Tetapi baki masih ada iaitu 4. Maka kita tulis di situ nombor 4. Okey, baki yang dibaca dari bawah ke atas akan menghasilkan nombor per-16an 4F3 subskrip 16. Kita baca daripada menyusun daripada bawah naik ke atas. 4, 15, 3. Okey, 15 macam yang kita dah ingat tadi. Digit huruf apa yang mewakili 15? So, digit huruf F yang mewakili 15. Maka nombor perpuluhan bagi nombor per-16an 4F3 subskrip 16 adalah 1267 subskrip 10. Baiklah.